komputer. Okey, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak dengan okey, boleh tekan 1. Boleh tekan 1. Okey. Okey. Sekejap sementara tunggu rakan-rakan yang lain, saya nak share dulu. Jemput masuk Zoom meeting. Okey. Okey, kita baru ada 8 orang. Kalau ikut yang bagi senarai nama banyak. Dalam yang bagi senarai nama 48 orang. Mungkin tak sempat lah kot kan. Mungkin ada hal urusan lain ke apa semua. Tapi tak apa, kita teruskan je lah sesi pada kali ini. InsyaAllah kita mulakan dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada hari ini. Yang mana pagi ini sepatutnya kalau ikut yang jadual asal, saya sebenarnya nak buat sesi sambungan kepada kelas ataupun siri Value Investing Pro kan, VIP Value Investing Pro. Sebab saya ingat dalam kita punya kelas pertama yang Value Investing Pro tu hari tu, yang awal bulan puasa hari tu kan. So sepatutnya ini adalah hari kedua lah untuk Value Investing Pro, tapi saya hold dulu untuk sesi khas ni. Dia consider macam sesi ni special sikit lah sebab dia adalah something yang different daripada pasaran saham, macam tu. Tapi dia tak lari daripada trading lah, tak lari daripada kita punya niche, iaitu investment ataupun trading. So untuk tidak melengahkan masa, sekali lagi saya nak tanya, kalau sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak dengan okey, boleh tekan 1. Ini saya tahu kok ada yang ada problem tak dengar ke apa kan. Dan insyaAllah sesi kali ini saya rekod. Kalau sekiranya tuan-puan ada yang tak dapat stay sampai habis pun tak ada masalah, sebab nanti saya akan share balik. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingat mungkin dalam 1-2 jam je lah sesi pada kali ini. Tapi ini sekali ni je lah saya buat. Lepas ni kalau ada keperluan baru kita buat lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tanya sebelum hari ini sebelum tuan-puan dapat dengar istilah Boolean vote, okey, ataupun BV, sebelum ni ada pernah dengar tak? Siapa yang pernah dengar nama Boolean vote, BV, Boolean vote, boleh tekan Y. Kalau siapa-siapa pernah dengar. Siapa pernah dengar tekan Y. Kalau tak pernah tekan X. Kalau pernah dengar tekan Y. Kalau tak pernah dengar tekan X. Tak pernah Okey. So saya nak cerita sikit macam mana saya menjumpai Boolean vote ni. Majoriti tak pernah dengar lah Okey. Nak minum air pun tak boleh batal puasa. Okey. cerita dia dah lama, okey, daripada tahun 2000, saya recall balik 2010, 2011 macam tu. Okey, 2010, 2011 macam tu. Dia kan
investment ataupun pelaburan ni, especially gold apa semua ni kan, memang akan sentiasa naik turun. Maksudnya akan ada masa yang semua orang akan bercerita tentang gold kan. Gold tu, gold ni, apa ni, invest kat situ, invest kat sini kan. Harga naik, harga turun. Dia akan menjadi perbualan setiap masa dan almost setiap tahun akan ada isu-isu yang hangat. So, daripada situ, masa tu saya dah kerja berapa tahun lah, masa tu 2010, 2011 macam tu kan. Ada member lah yang memperkenalkan tentang physical gold. So saya ada beli jugalah physical gold masa tu. Okay, dengan satu company ni pun dah bungkus lah. So masa tu zaman-zaman yang banyak scammer dan sebagainya. Okay, dalam masa yang sama saya pun tercari-cari juga macam mana cara kita nak melabur ataupun kita nak trade dalam gold. Sebabnya kalau saya tengok dekat internet, apa yang kita jumpa adalah investment, nak cakap investment bukan investment yang betul punya investment, cuma kita macam forex kan, kita beli buy dekat chart tu lah, kita beli and then bila harga naik kita jual. Tapi based on pergerakan chart semata-mata, kita boleh nampak ianya adalah dia tak ada base yang kuat. Maksudnya dia hanya boleh dikatakan macam speculation je lah kan, macam forex kan. Dia tak ada asas lain. Dia tak ada backup dengan company apa semua. Dia tak ada fizikal kan, mata wang mana ada fizikal. Tapi kalau macam gold, kalau sekiranya trading tu dia hanya based on price fluctuation semata-mata, obviously dia akan jadi tak syariah. Okay, sebab dia tak ada physical gold. So masa tu saya tak tahu sangat lagi lah tentang yang betul-betul yang mana satu yang syariah, mana satu yang tak syariah kan. Jadi kita pun belum mendalami lagi, cuma baru nak belajar-belajar je kan. Tapi honestly saya tak pernah trade forex lah. Itu je lah hanya selamatnya kan. Tahu tapi tak pernah trade. Saya pernah jual beli gold gunakan platform yang sah, iaitu saya gunakan CIMB Gold Investment Account. Siapa tahu? Siapa ada sekarang CIMB Gold Investment Account? Dulu saya buka tahun 2000 berapa tu? 2011 ke 12? 2000 awal lagi lah, 10-11 macam tu. Siapa pernah jual atau beli gold menggunakan CIMB GIA account, dipanggil Gold Investment Account? Siapa pernah tekan 1? Siapa tak pernah tekan 2? Saya nak tahu. Tak benar. Saya guna Maybank. Dia lebih kurang. Maybank dengan CIMB. Masa tu okey, masa saya beli tu, saya beli berapa? Dalam 3,000 lebih masa tu, beli gunakan CIMB Gold Investment Account tu. Lepas tu saya biar je kan. Saya biar je dalam setahun 2 tahun macam tu. And then saya pun tutup account tu. Lepas tutup account tu, daripada modal yang kita beli tu 3,000 lebih dah naik dekat 1,000 lebih macam tu untung. So dalam keadaan yang tak buat apa-apa kan, beli biar je macam tu. Tapi obviously itu tak syariah lah, sebab dia tak ada physical goal, dia tak ada backup kan. Dia cuma kita just beli price, beli pergerakan harga je. And then dalam masa yang sama, saya duk mengkaji jugalah, kita cari apa platform terbaik untuk kita trade. Maksudnya kita nak jual beli kan, kita nak jual beli gold. So bila duk tengok-tengok apa semua sekali, terlintaslah dekat Google, terbacalah, saya baca-baca apa semua, Bullion Vote. Masa itulah baru berkenalan kan, tak ada siapa-siapa ajar apa semua sekali, saya cari sendiri. Public gold okey. Cuma public gold dia tak ada platform untuk trade. Maksudnya trade ni maksudnya kita nak jual beli based on pergerakan harga semasa. Sebab dia macam lebih kepada saving lah kan. Maksudnya kita beli mana-mana harga, jadi kita tunggu je lah. Tunggu sama ada harga naik makin tinggi ke ataupun harga turun ke, kita biar je lah kan. Sebab gold ni dalam long term dia akan naik. Cuma short term dia memang fluctuation lah kan. Volatility dia quite tinggi lah, maksudnya kan. Dia quite volatile lah. Okay. So kembali kepada cerita tadi kan. Saya tak ingat exactly tahun bila. Cuma account Bullion Vault yang saya buka tahun 2013. Okay, tahun 2013. Masa tu saya trade tak banyak. Dalam $1,000 lah masa tu. $1,000 kalau kali
Ringgit Malaysia masa tu dalam 3.8 kalau saya tak silap. Sekarang dah sekarang dah 4 kan, 4 ringgit kan lebih kurang, tak ingat lah masa tu. So adalah lebih kurang dalam 1000 US dollar kan. Trade lah, jual beli seronok sebab dia sometime beberapa minit je kan kita beli kan. Kita beli, tunggu sekejap, beberapa minit, harga dah apa ni, harga yang kita nak sell tu dia sebelah, dia istilah dia kan. Saya guna kenapa saya nak perkenalkan boleh vote kepada tuan puan, sebab bila tuan puan dah biasa trade gunakan M+ trading platform, dia ada Q buy dengan Q sell kan. So boleh vote ni setelah saya dah jadi traders kan, dah jadi remiser, baru saya recall balik rupa-rupanya sebenarnya boleh vote ni dia adalah dia gunakan trading platform yang lebih kurang. Dia ada Q sell, dia ada Q buy. So harga Q dekat boleh vote ni based on demand and supply, based on buyer dengan seller juga. Okay, dia based on orang yang letak harga tu nak beli berapa, orang tu yang letak harga tu nak sell berapa, nak buy berapa, nak sell berapa. Sama konsep dia, sama dengan apa ni kita panggil market depth. Konsep dia sama dengan market depth yang ada dekat M+ platform. That's why saya rasa macam kalau sekiranya tuan puan dah biasa trade dekat M+ ataupun mana-mana platform lah kan, InsyaAllah tuan puan akan dapat trade dengan boleh vote ni dengan bagus. Cumanya kita kena tambah satu lagi faktor, iaitu kajian chart lah, chart analysis. Chart analysis pun sama. Kita boleh gunakan trading view jugalah sebenarnya. Okay. So nak dijadikan cerita dari situlah saya mula trade jual beli. And then tahun bila saya tak lama lah, dalam setahun lebih macam tu je. Okay, dalam setahun lebih macam tu dah profit sikit apa semua. Dan saya cash out. Okay, saya cash out duit tu. Setahun lepas tu memang profit lah cash out duit. And then saya dah tak sentuh dah boleh vote. Okay, sebabnya saya tak tahu dia punya status syariah masa tu. Masa tu saya macam jenis tak peduli sangat. Okay. So lama tinggal. Until lately saya ada baca buku ni. Sekejap saya cari balik. Baru-baru je lah baru-baru je. Buku ni, kalau tuan-puan ada buku ni, Emas dan Syariah, terbalik pula dia punya tulisan tu kan. Macam mana nak bagi dia betul. Emas dan Syariah, Ilmu Tersurat dan Tersirat. Okay. So dah khatam dah buku tu. TV Gold Chart kena subscribe real time. Tak, kalau trading view, view kami betul. Okey lah kalau view betul. TV Gold Chart kena subscribe. Gold dia termasuk dalam, macam mana nak cakap? Sekejap saya tengok. Dia memang current dia punya harga semasa. Saya punya harga semasa tak tahu. Dia tak ada tulis delay pula. Hari ni tutup. Masa nyata. Betul lah. Saya punya goal masa nyata. Tapi saya tak ada subscribe US. Saya subscribe index dengan Malaysia MYX je, Malaysian stock. Itu sahaja. Okay. Tapi tak apa, nanti kejap lagi kita cerita. So saya bagi introduction dulu. Dari situ, bila saya baca apa yang diterangkan balik oleh Dr. Daud Bakar, okay, Ustaz Dr. Muhammad Daud Bakar, which is semua orang dekat Malaysia ni kalau dia into syariah punya compliant, memang akan kenal siapa Dr. Muhammad Daud Bakar ni kan. Dia memang well known lah, prominent figures lah kalau bab syariah compliant ni kan. So dia memang global scale punya advisor untuk syariah compliant. So dia pun terlibat secara langsung dengan AOFI tu, AOF tu kan. AOF yang International Gold Standard syariah compliant tu. So dia salah seorang lah panel yang menggubal, bagi dia punya hujah-hujah dia dan sebagainya lah. So
apa yang menariknya, apa yang dikupas oleh Dr. Muhammad Daud Bakar ialah dia punya minda syariah. Syariah ni dia bukan statik, dia bukan statik, dia tidak jumud, dia kena bergerak, um, dia kena bergerak seiring dengan pergerakan masa dan keadaan semasa. Maksudnya syariah ni dia kena bergerak seiring dengan perkembangan teknologi lah, pendek kata kan. Kalau macam sebelum dulu-dulu, zaman sebelum ada internet, memang kita terima yang jual beli emas, urus niaga emas, kalau dia melibatkan emas dengan emas ataupun perak dengan perak kan, ataupun apa-apa yang barang-barang ribawi tu, dia mesti berlaku pada dalam mengikut hadis Nabi tu kan. Ada satu hadis tu yang dia cakap mesti pertukaran tu berlaku dalam waktu yang sama dan on spot kan, on spot dalam jumlah yang sama. Maksudnya kalau satu dinar dengan satu dinar, tapi mesti dengan waktu semasa, on spot, dia tak ada delay kan, dia tak ada delay. Tapi zaman dia daripada hadis tu dia bahagikan kepada dua bahagian. Satu melibatkan akad, satu melibatkan barang. Apa yang terlibat dalam urus niaga dia ada dua benda kan. Kalau tuan-puan belajarlah, kalau tuan-puan kaji sikit berkenaan dengan syariah, apa yang terlibat dalam urus niaga dia ada dua part, dua komponen lah. Satu komponen akad, satu komponen barang. Barang yang ditukar, dijual beli itulah kan. So kalau macam gold, barang yang diniagakan adalah emas lah kan, emas. Maksudnya kita beli emas, kita tukarlah dengan emas ke, dengan duit ke, dengan semua kan. So apa yang dibahaskan adalah bukan tentang fizikal tu. Apa yang dibahaskan adalah berkenaan dengan akad. Kalau dulu akad tu berlaku serentak dengan pertukaran barang. Maksudnya masa barang tu ditukarkan, masa itulah berlakunya akad. So dua perkara berlaku serentak dalam masa yang sama. Maksudnya on spot transaction berlaku. So apa yang dikupas kalau ikut sekarang, contoh kan, kenapa kalau kita tengok syarikat-syarikat gold sekarang boleh beroperasi dengan laju? Sebabnya kefahaman tentang akad tu dah berubah. Maksudnya apabila kita beli gold, sekiranya kita bayar menggunakan online payment, online payment, itu dah merupakan satu akad yang mana apabila kita bayar on spot, kita bayar pada waktu yang sama, hak pegangan gold tersebut telah pun bertukar tangan. Maksudnya kita dah bayar on spot online, hak pegangan gold tu tersebut dah bertukar tangan kepada kita. So maksudnya barang tu kita dah jadi kita punya hak lah. Maksudnya barang tu, gold tu dah jadi kita punya hak. So dari segi part yang kedua kan, yang part yang pertama adalah akad. Akad kalau sekarang, kalau gunakan online trading platform, akad dah settle satu urusan. Maksudnya part yang pertama dah settle. Maksudnya ia memang berlaku on spot. Ianya memang berlaku on spot. So dia pergi kepada part yang kedua. Part yang kedua adalah apabila berlaku pertukaran hak milik. So part yang kedua adalah barang tersebut. Barang tersebut, adakah barang tersebut perlu diterima immediately ataupun kita boleh bersetuju dengan penjual, dia tolong pegang. Dia tolong pegang lah dengan syarat lah kan. Dia tolong simpan ke, dia tolong pegang ke, dia boleh pegangkan dulu ke, macam tu. Tapi dengan syarat lah, maksudnya kita bersetuju dengan syarat tersebut. Kalau ikut apa yang dikupas lah, kalau ada persetujuan, dia jadi syariah. Kalau ada persetujuan, dia jadi syariah. So apa yang berlaku dengan public gold, KAB gold, apa-apalah gold sekarang, kalau contoh kita beli, kita bayar on spot, kita bayar gunakan online payment, online payment, sama ada gunakan FPX ataupun online transfer kan, ataupun cash deposit machine, CDM machine. So kita dah bayar on spot, so akad dah berlaku. So yang part yang kedua tu dia dah tak jadi masalah. Dia tak jadi masalah sama ada barang tu dihantar kemudian kepada kita ke, ataupun kita nak supaya
penjual tu simpankan ke, letak kat mana-mana ke, itu dah tak jadi isu bagi apa yang saya faham, apa yang dia cakap lah macam tu. So itu menyebabkan urus niaga gold dia jadi bertambah cepat. Okay, dia jadi bertambah cepat dengan adanya teknologi yang ada sekarang. So bagaimana kriteria yang menyebabkan dia jadi tak syariah? Yang menjadi tak syariah ni sekiranya kita tak bayar on spot. Tak bayar on spot ni contoh. Kita nak beli gold sekarang, hari ini, waktu ini, masa ini, tapi kita nak bayar besok. Tapi kita nak akad tu berlaku sekarang, tapi besok baru kita nak bayar. Itu dah tak jadi syariah. Ataupun kita nak, macam mana kita nak cakap? Nak berhutang, berhutang dikira. Berhutang dikira sebab kita dah setuju nak bayar. Macam mana saya nak cakap? Jangan ada delay lah dari segi akad tu. Itu. Contoh yang terbaik macam itulah saya cakap yang first tadi. Jangan kita delay bayaran. Contoh, tapi saya tak sure. So ada juga yang cakap bayar ansuran pun syariah juga. Tapi dengan syarat habis bayar baru dapat barang. Itu pun saya tak sure itu. Nanti kena tanya balik lah pakar-pakar syariah. Okay. Sebab ada kan skim yang bayar sikit-sikit tu kan. Tu saya tak sure itu. Cumanya yang tak bolehnya adalah akad tu bertangguh. Okay, maksudnya kita nak hak milik bertukar sekarang tapi kita tak nak bayar sekarang. Kita nak bayar nanti-nanti. Itu tak boleh. Itu dia dah breach dia punya akad punya proses. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Siapa faham tekan 1. Siapa tak faham tekan 2. Siapa bela-bela kata tekan K. Okey, sebelum kita masuk ke macam mana cara nak gunakan Bullion Vault trading platform. So, yang kedua, saya kena share Bullion Vault ni. Actually hari ni surau tempat saya ada ni buat ni bubur lambuk. Dia orang tu sibuk-sibuk kat bawah tu duduk masak. Okey. Nampak tak skrin Bullion Vault ni? Nampak? Kalau nampak tekan Y, kalau nampak skrin Bullion Vault. Okey. So, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya explain dulu macam mana business model yang dilakukan oleh Bullion Vault. Okay? Bullion Vault. Benda ni saya kaji sendiri. Saya baca, saya tengok video-video dia, saya baca dia punya penerangan apa semua sekali. Memang tak ada orang introduce lah. Tak ada orang introduce. Tapi sebenarnya rugilah, nak cakap rugi tak juga sebab kalau tak tahu tak ada apa pun sebenarnya kan. Cumanya peluang ada, cuma kita tak ambil peluang tu. Itu je kan. Tapi ramai orang terlibat dengan trading account yang tak apa-apa kan, yang tak syariah, yang menipu dan sebagainya kan, dan hilang duit begitu saja kan. Sedangkan platform yang memang legit ataupun sah. Cumanya kalau dekat Malaysia ni saya tak tahulah lulus SC ke tak lulus SC tu sebab dia global kan. Dan dia tak famous lagi sebenarnya. Setakat ni daripada awal saya nak cari saya punya PowerPoint ni. Daripada awal Bullion Vault ni ditubuhkan tahun 2009 ke macam tu. Kalau saya tak silap, dah lama lah sebenarnya. Tak ramai orang yang menggunakan Bullion Vault ni sebagai trading platform. Setakat yang saya tahu seluruh dunia baru ada 95,000 pengguna sahaja yang trade gold menggunakan Bullion Vault. Sikit kan. Penduduk dunia sekarang berapa bilion? Saya ingat dalam 4 bilion kan. World global population 2020. 7.8 bilion. Daripada 7.8 bilion baru 95,000 orang sahaja
Macam mana nak kira berapa persen? Amat sikit lah. Saya punya calculator ni tak buat ni nak key in 7.8 bilion ni. Sikit lah amat sikit. So kiranya tuan-puan ni antara yang antara yang memang special lah. Memang the few one ni tahu tentang benda ni. Saya pun macam agak bernasib baik sebab saya kaji-kaji, saya tengok. Oh, okay. Dia memang legit lah. Dia memang legit istilah dia. Dia bukan tipu-tipu lah. Bukan tipu-tipu. Dia ada betul-betul bisnes dia ni. And then kalau tuan-puan tengok dekat YouTube pun memang ada lah video-video dia. Taik je boleh vote memang ada. Okay, boleh vote. Memang ada. Dia tunjuk lah macam mana cara emas-emas tu disimpan dalam dia punya vote kan. Vote tu kalau dalam istilah lain dipanggil bilik kebal lah kan. Vote, bilik kebal. Dia operation dekat UK. Okay? Vote tu adalah bilik kebal. Kalau tuan-puan nak kaya cepat, pergi serbu lah bilik kebal dia. Satu jokok emas yang disimpan dalam bilik kebal dia seberat 12 kilogram. Okay? Kalau tuan-puan nak keluarkan physical gold, tuan-puan boleh request untuk physical gold 12 kilogram. Saya kira-kira kan, kalau 1 kilogram dalam 200,000 lebih kurang, kali 12 lah. Dalam 2.4 juta lebih kurang. Cuma dia ada juga option pengeluaran. Kalau sekiranya tuan-puan nak keluarkan gold, dia ada dalam bentuk 50 gram dan dalam bentuk 100 gram. Okay. Ini pengeluaran yang dibuat oleh volume vote. Kurang daripada tu kita tak boleh keluarkan sebab dia tak hasilkan yang fizikal tu, yang bentuk dia tu. Yelah nak hasilkan tu dia kena ada size dia kan. Kalau kecil sangat, kalau 1 gram sahaja, tak berbaloi lah, termasuk posting apa semua, nak post apa semua kan. So company tak keluar kan. Company cuma keluarkan 50 gram dengan 100 gram. Kalau tuan-puan nak keluarkan physical gold, make sure physical gold tu dalam 50 ataupun 100 gram lah. Okay? So dia punya konsep dia, apa yang berlaku dalam Boolean vote ni adalah macam ni. Saya tunjuk konsep dia. Dalam vote dia, okay, dalam bilik kebal tu memang emas tu tak bergerak. Okay, emas tu tak bergerak. Bayangkan dia ada bertantan emas. Bertantan ni maksudnya banyak lah kan, gold yang ada dekat Boolean vote tu. Okay, katakan satu gold bar. Okay, saya buat macam ni. Satu gold bar ni dia ada berat dia 12 kilogram. Okay, satu gold bar dia yang disimpan dalam vault dia tu. Yang ni lah. Okay, disimpan ni. Satu gold bar ni 12 kilogram. Atas satu gold bar 12 kilogram ni dia boleh ada, dia punya pemilikan dia, hak milik dimiliki oleh ramai orang. Katakan nak mudah, katakan satu orang miliki 1 kg. So kalau satu orang miliki 1 kg, bermaksud dah ada 12 orang pemilik kepada gold bar tersebut. Tetapi kalau sekiranya kita beli yang kecil-kecil kan, contoh kita beli 2 gram, 3 gram kan, ataupun 5 gram atau 10 gram, kita akan ambil hak milik orang tu lah. Contohnya katakan ni ada seorang mamat ni, dia beli 1 kilo kan sebelum ni, and then dia nak jual sikit lah, dia listed kan, dia nak jual sikit sebahagian daripada gold dia sebanyak 100 gram. So dia queue lah, dia queue, dia nak jual 100 gram. Kita pun beli. Kita belilah 100 gram. Maksudnya kita ada sebahagian kecil daripada gold bar tersebut kat dalam vote tersebut. Tapi emas dalam tu tak bergerak. Yang bergerak adalah pemilikan kepada gold bar tersebut. Dan kita boleh request untuk membuat pengeluaran sekiranya kita punya pemilikan tu 50 gram ke atas, 50 gram ke atas, dan kita boleh buat request pengeluaran. So syarikat akan bagi gold bar lain lah, maksudnya dia akan pindah milik apa semua, adalah cara dia kan. Tapi kita akan dapatlah physical gold tersebut. Okey, setakat ni sebelum tuan-puan pening, faham tak? Siapa faham tekan 1. Alhamdulillah faham. Dia simple je sebenarnya. Okey. Dia contoh kalau kita beli rumah lah, kita beli rumah,
Saya buat contoh macam ni. Ada bentuk rumah tak kat sini? Tak ada. Saya ambil satu rumah lah. House. House for sale. Contohlah Contoh kita beli rumah. Inilah cantik sikit. Okay, contoh kita beli rumah kan. So rumah ni atas nama kita lah. Okay, rumah ni atas nama kita. Kenapa pelabur Tusoh Global tak ada invest dalam Bullion Vote? Ada, tapi dia orang invest diam-diam je lah. Dia orang yang banyak duit ni, dia orang tak bising. Dia orang punya investment portfolio apa semua. Yang mana kita tahu kan, mana apa ni, even Warren Buffett pun ada beli saham emas kan. Dia beli saham emas. Tapi yang dia beli physical gold tu dia tak ceritalah. Dia tak ceritalah kat orang. Orang pergi serbu kan, habislah dia punya gold dia kan. Dia macam simpanan gold ni, dia lebih kepada wealth preservation. Dia nak preserve kekayaan dia supaya kalau ada ekonomi katastrofik kan, ada kemelisitan ekonomi ke apa semua, dia punya saving dalam bentuk gold dia selamat. Okay, selamat. Dan dia tahu saving dia tu kalau selagi mana tak vote yang dekat UK tu, Bullion Vote dekat UK tu tak kena bom atom, tak kena gempa bumi, kena kena telan dekat bumi macam korun dulu kan. Maksudnya kekayaan dia selamat dalam bentuk gold. Tu je lah kan. So orang yang kaya-kaya super rich ni dia tak bising, dia tak bising. Kalau saham tak apa kan, saham orang boleh lah tayang-tayang saham sebab dia public listed. So kalau kekayaan emas ni antara orang nak simpan diam-diam lah. Simpan diam-diam. Macam harta dekat Switzerland apa semua tu, simpan diam-diam macam tu kan. Tapi memang dalam 95,000 orang tu, obviously billionaire ramailah kat dalam tu. Dia simpan harta dia dalam tu. Tapi sementara dia duduk simpan dia punya gold dalam tu, dia trade lah sekali. Maksudnya dia gold tu ada kat dalam tu. Cuma hak milik tu dijadikan trading. Okay? Maksudnya dia jual sikit, dia beli. Dia macam harga tinggi kan, dia jual. And then bila harga dah rendah balik, dia beli balik macam tu. Okay? So dalam masa yang sama dia dapat profit daripada trading. Okay? Contoh macam kita jual beli rumah. Okay? Kita jual beli rumah. So pemilikan berubah. Okay? Pemilikan berubah. Tapi rumah tu tak bergerak. Okay? Rumah tu stay kat situ je lah. Kan? Rumah tu tak bergerak kat situ. Tapi pemilikan rumah tu boleh berpindah tangan. Macam tu. Itu sebagai contoh je lah kan. Sebagai contoh je. Sebab rumah mana kita boleh angkat-angkat kan. Kecuali kalau kita beli caravan. Caravan tu lain cerita lah kan. Kita boleh pindah-pindah. Kalau rumah tu landed house tu dia tak berubah lah. Tapi kalau boleh vote ni, gold tu boleh bergerak. Boleh dikeluarkan apa semua. Cuma dia dah jadi tak selamat lah. That's why dia letak dalam satu vote, satu peti besi tu. At least dia selamat. Dia tak bergerak-gerak. So, yang didagangkan adalah hak milik. Kan macam dia, contoh macam saham kan. Kita tak pindah-pindah syarikat kan. Syarikat, bukan maksudnya syarikat tu, kilang tu ada kat situ je kan. Yang bergerak, yang bertukar tangan adalah saham ataupun hak milik kepada syarikat tersebut. Okay? Macam tu. Dia pergerakan itu. Yang bergerak tu adalah hak milik. Bukan fizikal tu. Okay? So, okay. Itu je lah sebenarnya. Dia punya pengenalan dia macam tu. Okay. So, apa-apa yang kita beli, memang akan ada duduk kat dalam vote tu. Okay, akan duduk kat dalam vote tu. Kita nampak emas tu senyap je kat dalam tu kan. Tapi dia very aktif sebenarnya. Yang aktif tu bukan emas tu bergerak pergi sana sini kan. Cumanya yang bergerak tu adalah pertukaran hak milik tu. Ni adalah contoh trading platform dia. Nanti kita akan go through benda ni. Ni 2017 ni dah latest punya. Dia macam ni. Dia punya pergerakan dia ni. Jadi saya akan go through. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, sudah berapa orang sekarang? 33. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tanya, tuan-puan dah daftar ke belum dia punya account? Siapa dah daftar tekan Y, siapa dah daftar tekan Y, siapa belum tekan X. Sebab kalau tuan-puan dah daftar, nanti boleh buka, boleh login terus. Kita tengok sama-sama. Okey, boleh login terus. Okey.
Kalau belum boleh daftar lah. Ada link, saya dah bagi dah link dekat grup. Okay? Dekat EasyPay VIP client ni saya dah bagi dah link dia. Mana dah? Dah tinggi dah mana dah link dia ni. Saya share balik lah Mana dia punya ni? Ni. Okay, saya share balik. Jadi tuan-puan boleh daftar lah. Pendaftaran free je. That's why saya encourage tuan-puan ada dahulu. Okay. Nak tanya benda ni sama ke tak dengan Bitcoin? Tak sama. Sebab gold dia physical, Bitcoin dia digital. Okay. Bitcoin, let's say one day berlakunya teknologi crash, maksudnya kan seluruh teknologi dekat dunia ni crash. Contoh kena hentam dengan meteor ke apa semua internet of thing dah tak boleh pakai, kabel dasar laut putus apa semua dah tak boleh trade, semua tak boleh on kan. Gold yang kita beli ada dekat dalam bullion vault, kita boleh pergi ambil. So nak kena kikis lah, kalau kita beli sikit tu kan, kikis lah. Ambil lah 100 gram kan, kikis dia punya vault tu kan. Kalau digital asset macam Bitcoin, Ethereum, XRP dan sebagainya tu kan, Dogecoin apa semua tu, dia adalah digital, totally digital. Kalau ada teknologi collapse, habis. Kita tak ada apa-apa yang kita boleh pegang. Dia tak ada physical form yang kita boleh pegang. Even kalau kita ada sijil yang mengesahkan kita memiliki Bitcoin sekalipun, kalau teknologi dah collapse, dia tak boleh pakai dah. FCPO sama. Yes, dia 24 hours trade. Lebih kurang macam forex. Cara trade dia sama. Cara trade dia sama. Cuma asas dia tak sama. FCPO ada barang. FCPO ada barang. Kalau tuan-puan beli FCPO, tamat kontrak, tuan-puan tak jual, nanti minyak sawit akan datang depan rumah. 1 tan minyak sawit. Ikutlah berapa tuan-puan beli kan. Minyak sawit tu akan sampai dekat alamat rumah, madi sawit lah. Tapi minyak sawit mentah lah. Okay. Berapa kg pegangan emas di bullion vault? Ada, hari tu saya ada baca. Dia ada berapa tan lah. Sekejap kita tengok. Bullion vault. Gold reserve dipanggil. Gold reserve Gold reserve. Bukan. Apa tu? Banyak tan. Saya tak tahu berapa tan hari tu. Ada, saya terbaca kat mana entah. Bertan-tan-tan lah. Banyak lah. Nantilah kita cari, kok jumpa nanti kan. Ni dia tulis 95,000 user kan, 95,000 user. Bayangkanlah kalau seorang user ni pegang 1 kg, dah berapa kg kat dalam tu kan. Kalau kan 1 kg dah berapa ratus ribu kan. So okay. So dari segi trading hours kan, dia ada waktu rehat jugalah. Dia ada waktu rehat juga. Okay. So first saya log in dulu. Masa awal-awal tuan-puan tekan yang ni, boleh vote ni kan, dia pergi kepada laman web pendaftaran tu kan. So open account, isi je lah macam biasa. Automatic dah ada referral punya name tu kan. Kena isi lah referral name tu kan, password dan sebagainya. So sebelum mula trade, make sure kita kena upload ID dengan bank statement. Okay, ID dengan bank statement tu penting sebabnya kita nak kena deposit duit dulu kan. Saya punya account sebab dah lama sangat saya tak buka. Dulu saya pakai CIMB saya ingat lagi nombor CIMB tu. Dah lupa. Ingat 03 05 0035 409 2851 macam tu lebih kurang. Ya lebih kurang. Tapi nombor CIMB tu tahun 2013-14 punya nombor. So bila saya dah lama tak buka,
CIMB pun dah buat pertukaran nombor dah. Okay. Sekarang saya punya nombor 76161 76161 63109. So dah tukar dah. So betul lah. Dah jadi pendek. So saya kena update balik lah saya punya bank account. Sebab saya pun dah lama tak trade. Tapi saya masih ingat lagi lah cara dia macam mana kita nak trade kan. Alamak. Ini saya ambil yang passcode yang ni. Ni kita boleh pilih, nanti saya tunjuk kat mana tuan-puan nak pilih. Okay. Saya punya duit pun saya dah withdraw semua. Nanti saya plan lah saya nak masukkan balik. Okay, kita boleh tengok kita punya account kat dalam ni. Withdraw 1 gram gold bar kalau kita ada. Okay. Reserve bar dokumen. Yang paling penting sekali dokumen lah. Okay, dokumen ni kena upload lah. IC apa semua, bank CIMB bank statement apa semua sekali, apa yang dia nak. Okay. Kerana bila kita nak deposit, okay, bila kita nak deposit fund, ni saya punya nombor CIMB lama, dah tak boleh pakai. Saya kena upload balik CIMB yang baru. Ini berapa digit ni, lama betul dah ni. So, sekarang dah jadi 76161631009 dah. So tuan-puan kena ada apa tu dipanggil Swift code. Kena masukkan Swift code. Okay. And then kita boleh mana-mana bank boleh, tak ada masalah. Maybank boleh, CIMB boleh, asalkan dia ada Swift code. Swift code kalau siapa yang tak perasan, Swift code ni kita boleh tengok. Ini untuk overseas transfer. Kalau Afin, inilah dia punya Swift code ni. Kalau tuan-puan pakai CIMB, cari CIMB Swift code dia. Ni CIBBMYKA. Ni CIBBMYKL. Kalau Maybank lagi senang lah. Maybank mana Maybank? Oh, tak ada Maybank kat sini. Oh, page 2. Okay. Ni Maybank ada. MBBE MYKL. Tu Swift code kalau nak transfer ni lah, kalau kita nak transfer duit. So once kita dah transfer duit, baru kita boleh buat pembelian lah kan. Kita boleh pilih kita nak transfer dalam US dollar, ataupun nak transfer dalam British pound, ataupun nak transfer dalam euros, ataupun Japanese yen, ataupun others currency. Tapi better transfer US dollar je lah, senang kan. Saya dulu pun saya guna US dollar je. Kadang-kadang ada juga saya tukar pergi pound, kadang-kadang. Tapi normally saya akan transfer US dollar lah. So minimum transfer tak kisah berapa banyak kita nak beli lah. Kalau tuan-puan plan nak beli, memang ada. Dia dah lama sangat-sangat dah. Memang ada apps kat phone. Dulu saya buka dekat tab je. Nak trade jarang buka komputer. Sekarang saya lebih banyak buka kat komputer lah. Saya pun dah lama dah tak trade. Sekarang ni baru nak mula berjinak balik sebab saya confident dengan buku Patuh Syariah ni, sebab penerangan dia jelas. Dan bila bila saya refer balik business module boleh vote ni, dia tak ada kriteria yang boleh mengatakan dia tak patuh syariah. Saya dah PM, saya dah email team volume vote, dia cakap dia tak ada sijil patuh syariah. Memang dia tak apply lah. Mana dia apply, apa dia peduli kan. Tapi kalau tengok generally business model dia tu, tak ada unsur-unsur yang tak patuh syariah. Itu je lah. Nanti tuan-puan boleh tanyalah Ustaz Daud Bakar tu, minta dia buatlah statement ke apa semua. Saya tak tahu nak contact dia macam mana. Okay, bila dah deposit apa semua, barulah kita boleh buat jual beli kan. History ni adalah apa yang kita dah buat jual beli sebelum ni lah. Okay. Kita boleh tengok statement. Dia memang akan hantar statement. Profit and loss berapa, deposit withdrawal berapa, order berapa kan. So dekat mana dia punya queue nak beli, queue nak jual tu. Okay. Kita tengok dekat sini. Buy or sell bullion. Okay. Kita tengok vote, gold and silver. Okay. Dia akan keluar macam ni.
Kalau sekiranya tuan-puan buka tuan-puan punya bullion vote sekarang, dia akan keluar macam ni. Okey. Tapi yang ni kita boleh edit apa yang kita nak kan. Contoh, kita boleh edit dekat Showing ni. Sekarang dia menunjukkan 9 daripada 31 market yang listed yang kita boleh buat jual beli dekat bullion vote. Okay, kita boleh tekan edit. Okay. Kita boleh tick. Kita nak pilih mana? Kita nak pilih transaksi dalam US dollar ataupun pound ataupun euros ataupun yen. Okay. Tapi tak perlu semualah. Saya pilih US dollar je. Tapi kalau tuan-puan nak tukar sikit, nak tukar selera, boleh masukkan pound, euro apa semua boleh. Okay. Kita letak dulu. Saya masukkan semua. Okay. Kita letak dulu semua. So maksudnya kita boleh tengok semua market yang ada. Okay. Semua market yang tersenarai yang kita boleh trade. Okay. So, kalau tengok dekat sini, currency dollar US, gold dekat Zurich. Okay. Zurich gold. So yang ini adalah best sell. Okay. Best sell. Sebelum itu tuan-puan kena ubah ni weight ni. Dia akan default setting dia Troy Oz. Troy Oz. Please enter your order in troy ounce. It will be converted into kilogram before being placed. All order are placed in kilogram and your bullion balance is quoted in kilogram. 1 troy ounce approximate 0.031 kilogram. Maksudnya kalau tuan-puan dah biasa dengan troy ounce kan dipanggil kan ounce. 1 troy ounce bersama dengan 0.031 kilogram. Tapi untuk memudahkan kita trade, kita nak jual beli, tak payahlah pakai troy ounce, pakai kilo je terus. Okay. Minimum size kita boleh order adalah 1 gram lah kan, 1 gram. Ni kalau kali apa ni 1 gram bersama 1 kilo bersama dengan 1000 gram kan. So kalau 0.010 kali 1000 berapa? 10 gram. 10 gram minimum minimum 10 gram. So 10 gram mungkin kalau harga gold sekarang katakan 258 kali 10 lebih kurang 2,500 lah at least. Kalau nak selamat tuan-puan deposit 1000 US dollar lah kalau nak selamat. Bukan nak selamat, maksudnya untuk starting deposit je 1000 US dollar then dah boleh start. Sebab 10 gram minimum. Okay. So kita dah ada US dollar gold Zurich. Okay. Pound gold Zurich. Nampak dia bergerak tadi tu kan, ada pergerakan tu kan. Okay. Euro gold Zurich, yen gold Zurich. Yen ni kat sini je, yang kat bawah ni tak ada yen. And then kita ada gold dollar London. Okay. Gold pound London. Okay. Gold euro London. So ini dia punya vote. Dia punya vote dia punya. Yalah, dia punya vote. Okay, dekat London, kat New York, Toronto. Okay, ada Singapore. Singapore ada. Okay, Zurich. Okay. Ini silver. Kalau macam ni silver. Silver dia murah sikit. Saya pun sebelum ni pun saya trade silver juga. Okay. Saya dua-dua saya trade. Tapi saya lebih suka trade silver sebab dia murah sikit dan dia laju. Gold pun not bad lah. Okay. Cuma kalau kita buka semua, kita pening. Okay. Kita buka semua, kita pening. Saya ambil ni je. Saya tutup ni. Semua saya tutup. Saya cuma ambil yang 9 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tu je saya ambil. Saya tutup semua yang lain-lain. Sebab dia jadi banyak sangat kita pening. So kita cuma tengok yang ni je. Okay, gold dekat Zurich, gold dekat London, gold dekat New York, gold dekat Toronto, gold dekat Singapore. And then harga gold ni dekat Zurich, London, New York, Toronto, Singapore ni, dia tak sama. Dia tak sama. Kita boleh pilih. Kadang-kadang kita tengok Singapore lagi mahal. Kadang-kadang kita tengok Zurich lagi mahal. Kadang kita tengok London murah pula. Tiba-tiba dalam 1-2 waktu kita tengok London lagi mahal kan. Tapi kalau sekiranya tuan-puan nak trade, kita punya best buy sebelah kanan. Okay, sebelah kanan best buy. Kita boleh tekan je kita nak yang mana satu kita nak best buy. Sebelah sini tak boleh tekan. Okay, sini boleh queue lah. Okay. Tapi kalau kita nak best buy,
Tak ada. Dekat Malaysia tak ada. Dekat dunia pun saya rasa ini je satu-satunya yang ada. Yang ada dan valid, yang legit lah. Okay. Kalau yang ada yang lain-lain tu mungkin most probably scam ke apalah. Okay. Contoh lah contoh kita nak beli gold dekat Zurich. Kita bandingkan harga mana paling murah. Okay. Tengok mana paling murah. Yang ni 57, 57, 29, 57, 28. 58, 8. Ni kan jumlah 1 kg, 1 kg, 8 kg ni adalah orang yang queue dekat situ. Okay, orang tu dia memiliki 1 kg gold. Okay, and dia queue dekat situ dia nak jual. Okay. Okay. Itu yang dia queue lah dia nak jual kan. So, ni 6 kg ni kan. Ni memang orang kaya-kaya ni semua ni yang trade dalam ni kan. Bisa tak sure lah sama ada 1 kg ni seorang ataupun 1 kg ni ramai-ramai. Wallahualam. Saya tak boleh nak define tu. Katakan kita nak pilih yang paling murah, kita tekan je ni. Dia terus akan muncul dekat sini buy kan. So kita tengok. Kita trade London punya gold, currency dollar, price per kg 57280 dolar. Okay. Tapi kita tak adalah nak beli 1 kg kan. Kita tukarlah kat sini. Kita minimum kita boleh beli adalah 10 gram. So automatic kita punya order adalah 572.80 gram dolar kan. Duration ni dia sama dengan M+ kan. Permanent ni maksudnya dia queue je lah kat situ sampai match kan. Until date sama dengan GTD kan, good till date. Immediately, biasa saya akan letak immediately, kita nak cepat kan. Ataupun fill or kill. Sama ada dia match ataupun tak. Kalau tak match dia mati sendirilah, tak kisahlah kan. Tuan-puan boleh try lah yang mana satu. Kalau until date ni, kalau sekiranya kita tengok chart, okay, nanti kejap lagi saya buat in relation dengan chart. Bila waktu yang sesuai kita nak beli kan. Okay. Cumanya masalah dia kan, harga ini bukan harga pasaran. Harga ini adalah harga orang queue, dia nak jual gold dia yang dia beli sebelum ini. That's why kadang kalau kita tengok orang yang queue ni, kadang dia queue harga tinggi daripada harga pasaran. Sebab obviously orang nak jual, dia nak untung. Dia beli dah lama, mungkin dia dah beli mungkin 1-2 minggu sebelum ini. Katakanlah katakan saya buka ni. Kita buka daily chart je, okay? Kita buka daily chart je. Katakan sebelum ini dia beli dekat sini lah, area sini kan, area harga sini. Dia pun hold beberapa minggu kan. Dia hold beberapa minggu, harga dah sini. So dia nak jual gold yang dia dah beli sebelum ini, dia beli dekat bahagian sini. Okay, dia beli dekat bahagian sini sebelum ini 2 minggu lepas. And then sekarang dia dah nak jual. So dia pun jual lah. Bila dia queue untuk jual, queue untuk jual berada kat sini lah. Maksudnya kita akan beli daripada orang yang queue untuk jual. Setakat ni boleh faham tak? Kalau siapa boleh faham tekan Y. Tak ada respon. Faham tak? Kena pening dah. Kita tengok konsep yang sama dengan M+. Okay? Saya buka M+ sekejap. Okay? Saya buka M+ sekejap. Okey, nampak tak? Belum kata. Okey. Sekarang nampak tak M+ punya chart? M+ punya platform. Nampak tekan satu? Kalau nampak tekan satu. Okey. So sekarang anggaplah gold tu sebagai saham. Okay, gold tu adalah saham. Katakan gold itu adalah saham mana-mana syarikat lah. Okay. So apabila orang tu dah beli saham, katakan dia beli data prep lah. Dia beli data prep, dia beli kat sini. Okay, dia beli data prep kat sini. So bila dia dah beli, dia nak jual pada harga lebih tinggi.
So dia akan queue area-area sini. Dia queue sini ke, dia queue sini, mana-mana lah yang dia queue. So apa yang dia queue dekat sini akan ada dekat sebelah best sell. Okay, best sell sebab dia nak jual. Okay, dia nak jual. So dia tulis kat sini best sell sebabnya orang tu nak jual dekat situ. Tapi Boolean vote ni dia tulis kat sini best buy sebabnya dia terbalik sikit. Maksudnya ini adalah kita nak beli kat situ. Maksudnya orang lain nak jual kat situ. Kita nak beli dekat situ. Okay, best buy untuk kita tapi best sell untuk orang lain. Kalau M+, dia tulis siap-siap best sell maksudnya best buy kita kat situ. Dia terbalik sikit je. Boleh faham kan? Macam tu je. So apabila orang tu dah dia dah buy lama 2-3 minggu lepas, so dia nak jual, dia sell kat sebelah sini. So kita akan beli kat sebelah sini lah. Ni kita akan beli kat sebelah sini. So macam mana kita nak dapatkan best timing untuk kita beli? Itulah kita kena tengok chart. That's why kita kena tengok chart. Kalau kita nak cepat, kita boleh gunakan time frame kecil lah. Biasanya kita akan pakai 15 minit ke 5 minit ke. Kalau kita tengok, kalau goal sekarang 15 minit dah nak naik lagi kan. So kalau dia dah nak kuncup ni, keluar daripada red zone ni, kita dah boleh best buy. Kita dah boleh buy lah. Mana-mana yang paling rendah dekat sini kita buy. Tapi bila kita nak jual, apabila kita nak profit, kita nak make sure harga dekat sini melebihi harga dekat sini yang kita dah buy. Dia kan kadang-kadang apabila dalam situasi yang market very volatile, senang sangat kita nak dapatkan harga dekat sini melepasi harga dekat sini. Amat senang. Maksudnya pergerakan Q dia tu cepat. Okay? Tapi kalau dalam certain waktu, dia akan amat slow. So saya punya advice adalah, kalau tuan-puan nak cepat, cari waktu yang market sedang aktif. Kalau US punya market, biasa malam lah kan. US punya market malam. Pukul 7 dan ke atas tu dia aktif lah. Dekat-dekat 11 pagi kan, 1-2 pagi tu, itu aktif. Okay? Pukul 10 dan ke atas dah okey lah. 10 ke atas dah aktif. So malam, okay? Maksudnya malam kita boleh tengok. Dia pergerakan market tu agak laju. And then kalau time market Malaysia kan masa kita dengan US kan beza kan. Ikut masa dia lah. Kalau nak cepat ikut masa dia. Kalau kita ikut masa kita, kita akan berada dalam fasa yang market lemau lah selalunya kan. Okay. So pengguna sangat sedikit. Di mana nak tengok nilai transaksi dalam day, week and month, aktif ke play. Macam mana nak tengok kita boleh nampak pergerakan dekat sini je. Dia macam dia akan berkelip-kelip dekat situ. Kalau contoh dekat ni kan, dia lebih kurang macam ni lah. Kita boleh nampak dia berkelip-kelip dekat situ. Dia bergerak ni kan. Tu, tiba-tiba dia merah. Merah tu maksudnya sold. Ada changes, ada pertukaran, sama ada orang cancel order ataupun orang tambah order. Tapi kalau pergerakan yang dekat first level, ini dikira sebagai first level, ini second, ini third level lah. First level ni macam ni lah. Ni level 1 ni kan. Dia akan match hanya di level 1 sahaja. Yang second level, third level ni biasanya untuk perubahan lah. Contoh kalau kita nak queue, kita boleh queue dekat area sini. Okay? Kalau kita boleh letak je mana-mana harga yang kita nak queue, dia akan ada kat belakang-belakang tu, tapi dia tak tunjukkan dekat dalam ni. Saya pun tak tahu nak apply market depth dengan siapa kan. Kalau M+, saya boleh buka kan. Kalau bukan M+ ni, saya tak tahu nak buka market depth dekat mana. Ini consider market depth lah. Ini kalau kita nak tengok chart. Saya tekan tadi tu kan, dia keluar chart dia macam tu. Okay, chart ni chart yang pergerakan harga tu lah. So chart, kita boleh tengok 10 minit, 1 jam, 6 jam kan. Ni yang 20 tahun punya chart gold. Okay? Maksudnya sekarang gold dah break dia punya all time high. Kalau kita tengok dari segi wave, sini adalah wave 3, wave 4 dan wave 5 kan. So sepatutnya dia akan buat correction. Okay, dia akan buat correction. Tapi kita tak tahu adakah wave 5 ni dah tamat ataupun belum. Hopefully dia akan sambung naik lagi lah kan. Okay, kalau tengok 1 year,
1 year ke arah nak rebound lah. Okay. Tapi kalau nak short term, tengok 10 minit pun dah okey dah. Ini sekarang gold tutup lah. Sekarang tutup kan. Market tutup. Macam mana nak kembali balik. Tekan sini. Okay, tekan sini dia akan kembali balik ke situ. Okay. So macam kalau tuan puan nak ubah. Contohnya kita nak beli. Tadi kita beli 10 gram kan. Kita ada duit lebih, kita nak beli 100 gram. Okay. 100 gram kena ada modal besar sikit lah. 5,000 US dollar kali 4 dalam 20,000 lebih. Mungkin kena ada dalam 30,000 ke baru sedap sikit kan. So kita boleh beli. Okay, kita boleh beli. So, alamak, saya pergi tekan dia pula. 0.1. Okay. Tapi kita letak satu dulu lah. Macam itulah. So, ini tak besar sangat. Kalau nak besar, boleh letak 5 ke kan. So, 2,000 lebih. Macam tu. Okay. Dia simple. Okay, dia simple. Kita tekan ni untuk beli. And then, kita tunggu je lah. Tunggu pergerakan. Dia memang spread dia agak besar. Okay, spread dia agak besar. Sebab dia main kilo-kilo. Bila main kilo-kilo ni spread dia memang besar lah. Tapi ada je yang kecil-kecil macam ni kan. 0.31 kilogram. Ni retailers lah istilah dia kan. Ini jerung-jerung lah ni kan. Ini jerung-jerung. Ini retailers. Macam tu. Okay. Kalau silver kita boleh lah jadi jerung kan. Kalau gold ni tak boleh lah. Kalau kecuali modal kita besar. Boleh lah jadi jerung. Target lah one day mana tahu kan. One day kita pun dengan senangnya kita boleh trade 1 kilo. Boleh, tak ada masalah kan. Untung saham trade gold pula. Gold ni sebenarnya dia tak rugi. Okay, dia tak rugi. Walaupun kita tengok harga dia jatuh macam mana sekalipun, kalau kita keluarkan dia punya physical gold tu, kita akan dapat gold tu balik. Dia macam saham tak sama. Kalau saham, kalau kita rugi on paper, kalau kita realize, kita akan hilang duit kita kan. Tapi kalau gold, kalau kita realize, maksudnya kalau kita draw gold tu, kita dapat gold tu. Kalau saham kita tak dapat kan, kita tak dapat. Kalau kita tekan cut loss ke apa ni ataupun kita jual saham yang kita rugilah ya, kita rugilah. Tapi kalau gold, kalau kita jual gold walaupun kita beli harga tinggi, kalau kita withdraw kita akan dapat gold tu balik. Cumanya dia kena dalam gandaan 50 gram lah ataupun 100 gram. Boleh vote tak ada stop loss. Alamak, stop loss saya tak sure pula ada ke tak. Setakat ni saya tak letak stop loss, tapi dia ada wizard ni. Market describe your order below, buy ni currency, fix my order value, quantity, kg, set at berapa, suggest. Tu. Saya tak sure stop loss. Tapi kita boleh queue juga. Kita boleh queue siap-siap. Kita nak jual harga berapa? Kalau kita dah belilah kita hanya boleh jual setelah kita dah beli. Kalau kita tak beli, kita tak boleh nak jual lah. Cumanya once kita dah beli, kita dah memiliki gold tersebut. Cumanya kalau dia punya amount dia kecil sangat, kita tak boleh lah nak withdraw gold tu sebab dia tak cukup syarat untuk company produce gold bar tu untuk kita ambil. Dia nak 50 gram. Okay, dia nak 50 gram. Sepatutnya hari ni market tak gerak kan. Tapi ada mungkin ada orang queue ke apa ke tak tahulah. Dia bertambah-tambah nampak pergerakan dia tu. Okey, kita tengok dia punya maksud yang ada. Okay, kita tengok what is in the order board. Okay, view step by step guide. Okay, dekat sini dia cakap order board menunjukkan berapa ramai. Okay, Boolean vote users. Okay, existing Boolean vote users. Maksudnya dia tengok dalam bentuk kg kan. Saya tak sure 1 kg tu mewakili berapa orang. Itulah. nak kena find out balik. Each line show the order for either gold, silver, platinum in one vote and in one currency. Ni satu currency, satu vote lah. Okay. Jadi banyak vote. Okay. Next. Nanti tuan-puan tekan ni je kalau tak faham kan. What is the order board? Tekan tu. On the right, you see the 3 cheapest offer from other users wanting to sell their bullion. You can buy the bullion by offering to pay this much. Okay. Dia cakap ini adalah orang yang queue untuk sell. Okay. Tapi kita buy lah. Okay. Dulu saya pun pening juga.
nak memahami buy dengan sell ni sebab tak ada orang ajar kan, kita belajar sendiri. Lama-lama bila dah mula trade apa semua, dah faham. Okay, so, dia tak ada masalah dah. Okay, bila guna M+ lagi senang lah kita nak faham kan. Okay, ni, 3 cheapest offer. Okay, ini yang paling murah offer. Ada lagi sebelah kanan tu, panjang lagi sebelah kanan tu dia tak tunjuk. Ada banyak lagi offer-offer yang mahal-mahal lah. Dan ini paling murah. Okay, dia queue daripada paling murah, second paling murah, third paling murah dan lagi mahal, lagi mahal, lagi mahal, lagi mahal. Okay. Dan jangan risau, setiap harga akan ada demand. Sebab orang yang letak harga ni dia memang tengok juga harga market, tapi dia bukanlah exactly harga market. Dia mesti dia letak sedikit tinggi ataupun sedikit rendah daripada harga market. Ikut berapa dia nak profit dia lah kan. Kadang ada je orang jual dengan loss kan. Contoh dia nak duit cepat, dia tak sanggup nak tunggu harga fluctuate naik, dia jual dulu. Sama macam cut loss lah. Bezanya cut loss gold ni, dapat gold lah kalau kita nak keluarkan, kalau kita nak withdraw kan. Kalau kita nak withdraw, kalau cut loss tak dapat dah lah sebab kita dah jual kan pegangan gold tu kan. Kalau kita tak nak cut loss, kita withdraw. Kita withdraw gold tu. Macam tu. Okay. Kita pergi next. Ini adalah orang yang nak beli. So kalau kita nak jual nanti, kita punya queue akan berada kat sebelah sini. Okay. Tengok ada orang nak jual, ada orang nak beli 6 kg. Tapi tak tahulah dia betul-betul nak beli 6 kg ke, ada ramai orang nak beli kumpul-kumpul jadi 6 kg ke, wallahualam. Ini paling tinggi dia nak beli harga dia, makin rendah dan makin rendah harga dia. Okay. Ini harga pembelian yang paling tinggi. Okay. Dan makin rendah dan makin rendah. So kalau kita nak jual, orang akan beli dengan harga ini. Okay. The best prices. Ini level 1 ni adalah best buy lah. Okay, best buy lah. Okay, sini adalah best sell. So, maksudnya kalau kita nak jual, orang akan beli dengan harga ini. Okay, best buy untuk dia, tapi best sell untuk kita lah. Okay, you don't have to trade the full quantity shown. You can trade as little as single gram if you want. Maksudnya kita boleh trade 1 gram lah. 1 gram dia cakap kan. Nanti kita try nanti kita try. Okay, ini ulangan yang tadi. Ni dia cakap lah macam mana cara nak trade ni kan. Boleh pilih mana-mana yang kita nak lah. Choose the higher price and you will fill up the size of your order kalau nak cepat lah. Okay, nanti tuan-puan boleh baca lah. Okay, so order ni. Boleh. Kalau kita ada 1 kg emas, dia boleh vote, kita boleh keluarkan physical gold. Tapi dia punya apa ni? Dia ada charge, dia punya charge penyimpanan berapa dolar tak? Sebulan ke setahun, saya tak ingat. Nanti boleh find out balik berapa. Tapi murah lah, tapi murah. Okay, so cuba kita try 1 gram. Boleh. Boleh rupanya kan 1 gram kan. Bawah daripada itu tak boleh. 1 gram minimum. Sini pun boleh ubah. Okay. Kalau kita ubah yang ni, sini akan berubah. Maksudnya dia akan tayangkan walaupun 1 gram. Ni 1 gram ada nampak kat sini kan. Ni boleh beli ni. 1 gram kan. Tapi ini mahal lah. Better kita ambil yang atas ni, yang dekat Go Zurich punya Volt ni kan murah sikit. Walaupun dekat sini 1 kg, kita janganlah beli 1 kg, kita belilah 0.001. Murah sikit kan. Okay. Ni 0.002 kg. Boleh je beli yang ni. Kalau kita beli yang ni terus, kita tekan ni kan, dia terus ada queue kat sini buy kan. Bila kita tekan buy, immediately dia akan fill. Maksudnya automatic kita akan terbeli 2 gram lah dengan harga 60,000. Tapi tak adalah 60,000, 120 je kat sini. $120 macam tu. Okay. Tapi bila nak jual,
kita kena tunggulah harga dekat sebelah gold Toronto ni, sebab kita beli kat Toronto kan. Okay, kita beli dekat Toronto, kita kena jual dekat Toronto. Tak boleh beli dekat Toronto, jual dekat New York, tak boleh. Sebab vote tu tak sama. Okay. Kalau kita beli dekat vote dekat Toronto, kita kena jual dekat Toronto lah. Macam tu. Sama jugalah dengan apa ni, silver kan, sama. Okay. So, dah beli kat sini, jual kat sini lah. Okay, kena tunggulah. Maksudnya kalau 60,000, harga kita beli, kita kena tunggu harga naik sampai 60,000 lebih lah. Immediately ke tak immediately tu kena tunggulah. Mungkin ambil masa lah kan. Kadang kalau market cepat, kadang dalam sehari pun dah cecah. Cuma sekarang harga market tutup kan, so dia tak bergerak lah. Okay. Sebab memang akan sentiasa ada orang queue. Okay. Dia tak sama dengan kalau pasaran saham ni memang sama juga. Dia akan ada sentiasa orang queue. Cuma bila harga dah bergerak laju macam ni, kadang queue tu dah berubah. Sama juga dengan boleh lah. Okay, bila harga gold tu dah bergerak, queue tu akan berubah-ubah. Okay, queue tu akan berubah-ubah. Macam kita jugalah, kita nak dapatkan best queue kan. So kita pun nak adjust kita punya queue, nak jual berapa-berapa semua macam tu. Okay. So kalau sekiranya tuan-puan tak faham apa semua, boleh pergi dekat investment guide. Okay, tekan investment guide. Dia ada guide cara nak beli, nak buat investment plan apa semua, how to buy. Okay. And then withdraw, kalau nak withdraw gold, ni withdraw fund boleh. Bila kita dah ada duit dalam tu, kita nak withdraw fund kita. Withdraw gold pun boleh. Okay, 100 gram gold. Okay. Ni validation ni, make sure kita punya dokumen tu valid. Okay. Dia kena ada apa ni, kita kena upload bill literate lah apalah untuk yang tally dengan alamat semasa kan. Okay. Investment gold news. Kalau nak follow news tentang gold, tengok kat dalam ni. Dia akan link ke Gold World Council. And then nak tengok chart kat sini. Tengok chart. Gold chart, silver chart, platinum chart. Ada price alert jugalah. Okay. Gold chart dia tak detail macam trading view lah. Okay, dia macam ni je. Kalau kita nak tengok yearly, dia macam ni je lah. Okay, dia tak ada candlestick. Dia cuma ada bar chart dengan line chart sahaja. Ini bar, ini line. Just nak tengok overview boleh. Tapi kalau nak tengok detail, nak tengok sentimen pergerakan gold, kena tengok candlestick lah. Ini candlestick. Kalau gunakan indikator yang saya buat ni lagi senang lah. Kalau tuan-puan gunakan daily, contoh nak swing kan, gunakan daily, lagi senang. Okay, lagi senang. Kita tak perlu kelar kabut. Sebab gold ni dia memang long term dia akan naik. Okay? Cuba saya buka yearly punya chart. Tengok yearly punya chart. Yearly dia dah break dia punya all time high. Sekarang dah wave 4, dah masuk wave 5 kan. So dia masih low. Dia tak masuk pun oversold area. Dia terus dah rebound mid, nak menuju ke oversold tu dia dah rebound awal. So saya expect dia akan sambung lagi kenaikan nak jadi overbought balik. Okay. So most probably gold akan naik area-area sini lah. Tapi ini yearly punya chart. So kalau yearly punya chart dalam 1-2 tahun, kalau sekiranya sekarang tuan-puan beli, 1 atau 2 tahun akan datang, most probably harga dah berada kat situ. Contohnya kan, kalau tuan-puan beli pada harga sekarang, contoh yang ini kita beli sikit, kita beli 0.05 lah katakan. Kita beli ni, and then kita tunggu mungkin 1 bulan atau 2 bulan ataupun setahun 2 tahun akan datang. Obviously harga dekat sebelah sini, saya ingat mungkin dah 60,000, 65,000. Nak search apa kat TV Gold apa. Yang ni pun saya ambil dekat mana tah? Ni Captain punya chart ni, gold ni. Gold currency com. So saya dah ni saya ambil yang Cap punya favorite kat sini. Saya pun tak tahu nak search apa kat trading view. Tak, cuba search sekejap Gold gold. Tu tak ada pula. Gold futures kot kan? Bukan. Saya tak ingat lah mana saya dapat apa tu chart ni. Ini Captain yang bagi.
boleh share link ni kan? Sekejap macam mana nak share link ya? Perkongsian ditutup. Untuk buat kajian harga chart, harga gold, kita tak perlu tengok exactly harga tu berapa. Kita perlu tengok adakah dia nak naik, dia nak turun je. Sebab untuk short term, kita just nak tengok sentimen semasa. Kalau dia bullish, kita dah boleh tengok dekat harga-harga yang murah dekat sini. Kan? Kita boleh cari mana-mana harga yang kita nak dapat, nak buy tu. Kalau dia bearish, macam mana nak cakap? Masa harga bearish, kita tunggu je lah kan. Ataupun kita tunggu harga drop untuk kita dapatkan harga belian terbaik. Kan? Kalau dapat harga murah lagi bagus lah kan. So tunggu dia bullish. Bila dia bullish, kita jual lah. Macam tu. So trading view ni, dia just macam mana nak cakap? Harga memang totally tak sama dengan harga yang ada kat sini. Ini dalam bentuk kilogram. Ini tak tahu dia guna harga based on apa. Mungkin troy ounce tu kan. So ini just nak tengok pergerakan je. Okay? Possibility pergerakan dia nak naik ke dia nak turun. Kalau tuan-puan nak lebih exactly nak tengok, better tengok chart yang Bullion Vogue bagi je lah. Okay? Tapi dia tak ada candlestick lah. Okay, tukar pergi time frame kecil lah. Okay, 1 jam ke 6 jam ke. Tapi sekarang tak ada ni lah, tak bergerak. Market tutup kan. Okay. Kalau tengok macam ni, harga dah nak naik lah. Okay. Dia dah bottom kan, dah double bottom dah nak naik. Macam tu. Kalau tuan-puan buat dia punya garisan, okay, kalau buat garisan apa ni, trend line, most probably tak lama dah lah. Okay, tunggu dia naik sikit lagi. Bila dia dah break yang tu, dia akan terbang lah. Okay. Tu. So kena tunggulah. Tapi saya nampak most probably akan sambung. Okay, dia akan touch. Dia touch ni tak semestinya dia break. Kalau dia touch, dia boleh rebound ke bawah. Okay, sebelum dia naik lagi. Macam tu. So ada dua possibility. Okay. Dia touch, kita dah profit lah kalau kita beli area sini kan. So dah boleh jual kat sini. Kalau dia tak break, dia akan drop. Boleh cari balik entry point. And then cari balik apa ni, sell point ataupun exit point macam tu. Okay. Okay, tak ada masalah. Tak apa, saya ada record. Currency com. Gold CFD. Carilah mana-mana gold. Saya pun tak sure. So saya ambil yang cap punya favorite ni dalam ni. So senang. Senang nak tengok. Okay. Okay, so ini hanya guide je kan. Ini hanya guide. Dia yang paling penting kita kena faham Q dia. Q ni dia berubah berdasarkan harga semasa, tapi dia tak follow exactly harga semasa lah. Dia sama dengan saham. Kalau kita nampak harga semasa 2.080 dekat data prep, harga Q dia tak exactly dengan harga semasa kan. Orang akan Q lebih tinggi ataupun lebih rendah kan. Orang akan Q lebih rendah untuk beli, lebih tinggi untuk jual. Dia tengok sentimen orang tu lah macam mana kan. Okay, so basically dia punya platform simple sebenarnya kan. Tak mula-mula je kita nampak macam alamak payahnya kan. Banyak betul ni apa kan. Tapi sebenarnya tak susah pun sebab kita tak pernah nampak benda tu. So dia nampak susah lah kan. Tapi once kita dah nampak benda ni, kita dah tahu macam mana nak tekan kat mana apa semua sekali, dia tak susah. Yang penting adalah once tuan-puan dah buat deposit, try dulu beli sikit dululah untuk biasakan. Jangan terus beli 1 kilogram. Doktor nampak kat chart tadi boleh select line chart. Maybe boleh tukar kod candlestick. Tak boleh. Dia memang line dengan apa ni? Dia line dengan bar chart sahaja. Ni. Dua ni je. High low dengan line. Saya tak sure kalau ada candlestick. Rasanya tak ada kot. Sebab sejak dulu pun saya tak jumpa. Tapi kalau jumpa baguslah. Kalau jumpa baguslah. Ini kita boleh set price alert. Ini tak ada pesan. Kita boleh set dia punya price dia nak dalam bentuk apa. Sama ada nak dalam kg ataupun dalam
Ni nak set kg ataupun troy ounce. Jadi dalam bentuk kg lah. Okay, dalam bentuk kg. Okey, silver pun ada, platinum pun ada. Kalau tuan-puan nak beli platinum dia bukan barang ribawi, so boleh belilah. Okay. Chart dia pun cantik ni kan. Bullish, okay. Extreme bullish. And then dia punya support cepat. Dia punya support cepat. Biasa kalau saya email, contoh kalau time US market tutup kan, saya email pagi, petang tu dia dah reply dah. Maksudnya agak cepat lah tu. Okay, agak cepat lah tu. Ni live support ni kan. Kalau waktu open US market open, kita boleh gunakan live support. Apa-apa masalah terus je live support dengan dia punya team. So senang, boleh clarify lah. Okay. Apa ni saya tak pernah tekan. Oh, getting started. Okay. Ni validation ni penting. Okay. Upload ID dengan base statement tu paling penting lah. Okay. Ada bahasa lain ke? Oh, ada. Tak ada bahasa Melayu. Okay. Okey, saya ingat itu sahaja. Setakat ni okey tak? Boleh faham tak? Generally lah secara umum. Mungkin kalau sekiranya tuan-puan dah mula trade, dan saya pun nak start trade dah ni. Cuma saya kena tukar saya punya bank statement. Sekarang ni tak boleh sebab account saya punya CIMB yang lama dulu, saya buka dekat Kota Kinabalu. Account sekarang, alamat dekat Kelantan. So saya kena tukar alamat dulu. Dia masalah sikit lah. Kena tukar alamat dulu. Kena balik Kelantan dululah. Balik Kelantan tukar alamat dulu, dapatkan bil elektrik apa semua sekali tu, adjust sikit baru saya boleh deposit lah. Saya pun dah tak sabar dah nak trade balik. Sebab dia seronok lah. Sekarang kalau kita tengok gold price pun masih lagi dekat bawah kan. Consider kalau tengok long term dia memang masih dekat bawah lagi. Sebab dia akan naik lagi tinggi. Okay, dia akan naik lagi tinggi. Projection dia lah. Okay, setakat ni boleh faham tak perkongsian sedikit. Kalau boleh faham tekan 1. Kalau boleh faham. Ilmu baru. Ilmu ni dah lama. Saya baru share je. Saya dulu pun saya sebenarnya saya tak lupa kan boleh vote ni. Cuma saya berada dalam keraguan sebabnya dia punya status syariah tu, sebab saya tak ada ilmu tentang tu. Tapi bila saya dah dapatkan info yang betul daripada buku Ustaz Daud Bakar ni, dan dia dah jadi jelas. Okey. Saya tak nampak dia adalah tak patuh syariah lah, okay, setakat ni. Tapi kalau nak dapatkan pandangan yang lebih pakar, better tuan-puan tanyalah. Better tuan-puan tanyalah. Siapa yang lebih pakar lah. Tapi make sure dia kena tahulah platform dia dulu, baru dia boleh komen. Kalau dia tak berada dalam platform ni, dia tak pernah try jual beli kat sini, dia tak tahu macam mana proses berlaku, dia tak tahu kan. And then banyak video, okay, banyak video penerangan dekat YouTube. Nanti boleh tengok balik. Okay. Kita tengok sikit lah. Kita tengok sikit dia punya ni. Saya share dia punya ni. Share sound. Provides private invest. Bullion Vault provides private investors access to the professional bullion market. It holds over $2 billion worth of clients' assets, the largest stock of privately held bullion in the world. Bullion Vault gives private investors access to the professional markets, and we undertake to make your bullion purchase safer and cheaper and easier than anybody else. Bullion Vault buys gold in the large bar format, which is the format 400-ounce bars that the professional market deals in, and makes that gold available to private investors to buy and sell in 1 gram increments. Some people like to buy coins or small bars, but it isn't the most efficient way of owning physical gold. You want to be owning gold in the wholesale format. That's the format that the professional market deals in. That way, you pay the lowest amount to buy it, and you get the highest price when you sell it. What we do at Bullion Vault is to keep the bullion in the wholesale form. That's where it costs the least and sells for the most.
This is one of the specialist storage facilities used by Bullion Vault. Safety is absolutely at the top of what every gold investor is looking for. This bullion that we trade has left a refiner with a stamp on the bar. We know exactly how pure it is. It's never been through private hands. It's warranted all the way back to the refiner's custody. And it's guaranteed by us and by the refiners all the way back through the chain. So we know that it's good material. Bullion Vault recommends overseas storage in a stable country to protect from the imposition of domestic exchange controls during a crisis. As a full member of the London Bullion Market Association, Bullion Vault must use these vaults and stay independent of them. Clients can choose their preferred locations from London, Zurich, Singapore, New York, or Toronto. Insurance actuaries rate these professional market vaults as the most secure locations on Earth, meaning that the cost of both storing and insuring gold at Bullion Vault is usually much less than just the cost of insuring gold kept at home or in a safe deposit box. Bullion Vault provides multilingual customer support from its headquarters in West London. Setting up an account is quick and easy. Sign up, transfer funds to your account, and you're ready to buy bullion 24/7. What Bullion Vault offers to people is a route for the private investor into the professional bullion markets. By doing that, we can make their investment in gold safer, cheaper, and easier. Okay, so saya ingat video ni dia dah summarize apa yang saya cakap tadi kan. So dia dah summarize everything kan. Kita dah boleh nampak 1 gram kan, dia trading 24 hours. So dia punya vote dia berada di beberapa negara. So antara yang negara paling dekat yang kita boleh beli adalah dekat Singapura lah. Kalau sekiranya tuan-puan nak memang dengan intentionally kita nak dapatkan dia punya kita nak withdraw physical gold bar tu, better kita beli dekat Singapura je lah. Kita trade market Singapura je. Sebabnya kalau dekat Singapura kita boleh request senang, kita nak pergi ambil sendiri pun boleh. Kita boleh request mudah. Dekat kan, Singapura, Malaysia dekat je, jiran. Okay, so saya ingat sampai situ sahaja. Ada soalan tak sebelum kita bersurai? Saya ingat 2 jam tak sampai. Ada soalan tak? Faham tak? Kalau faham tekan Y. Kalau tak faham tekan X. Brokerage fee dia, brokerage fee dia charge macam mana? Saya tak sure pula. Lama dah saya tak trade. Nanti tengok-tengoklah dekat bahagian ni. Nanti tengok balik lah. Rasanya ada. Tapi yang saya sure adalah dia charge kos penyimpanan. Kos penyimpanan tu dia charge kalau kita nak simpan gold kita. Contoh kita beli kan, dia simpan tu mungkin dalam berapa bulan tu dia charge macam tu. Itu cara dia buat duit lah. Brokerage fee saya tak sure. Tu kena tengok balik. Mungkin nanti bila market tax government tak ada charge. So kita simpan gold, simpan gold. Explain bit detail and duration tu. Bit detail and duration mana yang ni bit detail and duration. Okay, sebagai contoh yang ni kan, yang ni bit detail. Okay, yang mana? Jangan saya ambil contoh satu lah. Contoh kita nak beli gold Singapura kan. Kita tekan, ni orang Singapura nak jual 1 gram. Okay, kita nak belilah. Kita nak beli 1 gram. So kita tekan yang ni. Ini katakan kita nak beli terus kan. Kita tak nak tunggu-tunggu dah. Okay, kita tekan ni. Kita pun buy, kita tekan buy, dapat terus. Oh yang ni. Permanent ni maksudnya order tu tak berubah. Okay, order tu tak berubah sehinggalah dia match. Okay, bila kita tekan buy ni, dia tak akan berubah sehingga match. Kalau until date ni, katakan kita nak dapatkan harga lebih rendah daripada harga yang ada sekarang dekat sini, kita boleh adjust dekat price ni. Okay, adjust dekat price ni, kita nak dapatkan harga lebih rendah. Adjust lah berapa harga yang kita nak kan.
Katakan kita nak queue 5850 lah katakan kan. Kita pun masuklah until date. So selagi mana dia tak cecah harga tu, dia tak akan match lah. Okay. Tapi kalau dalam tempoh date yang kita nak tu, berapa until date berapa kita nak, tiba-tiba dia match dan dia akan execute lah. Macam tu. So sama kalau M+ sama dengan GTD. Kan GTD good till date tu kan. Contoh kita nak buy, kita ambil ni good till date, kita boleh letak dalam tempoh 30 hari trading days kan. Tapi kalau Boolean vote ni kita yang decide bila tarikh yang kita nak order kita expired. Okay? Contoh kan kita buat projection yang harga akan, katakan kita tengok daily lah kita tengok daily, harga akan drop lagi. So kita buat projection harga akan drop area sini dan akan rebound nanti. So kita nak queue harga sini, most probably guna support resistance. Okay? Kita kira-kira lah agak-agak berapa harga. Itu nak kira-kira sikit lah. Boleh tengok dekat chart dia lah. Tengok dekat chart dia. Agak-agak berapa harga dia nak turun. Katakan mungkin area sini 56 kan. 56. Ataupun mungkin bawah sikit ke 55 kan. 55689. Okay. Kita pun queue lah. Letak kat sini. 55689. Okay. 55689. Macam tu. Okay. Macam tu je. Okay. So kita pun gunakan until date. Currency exchange, yes, currency exchange kena kira. Kalau nak maximize kan currency exchange, kita deposit lah masa ringgit Malaysia mahal. Ringgit Malaysia mahal berbanding dengan dolar US. Masa harga dolar US drop tu, harga ringgit Malaysia mahal tu, kita deposit masa tu lah. Kita dapatlah purchasing power. Macam tu. So dapat ambil kelebihan kat situ. Okay. Macam tu. Jual beli gold tak ada tax tau. Jual beli gold tak ada tax. Sebab gold ni dia macam mana dia bukan business. Kita beli gold. Kita beli gold. Dia asset kan. Ada message. Okey. GTD apa ni? Ada lagi tak? Yang lain-lain tu saya pun tak berapa sure sangat nak jawab. Saya pun dah lama tak trade. Cuma kalau nak lebih detail boleh tekan dia punya live support lah. Very fast response lah kalau time market US buka tu dia cepat. Okey, agak-agak ada manfaat tak? Siapa rasa sesi kali ni bermanfaat tekan 1. Siapa rasa tak bermanfaat tekan 2. InsyaAllah lepas ni kita boleh diversifykan kita punya portfolio. Tak tertumpu kepada saham semata-mata kan. Kalau nak pelaburan yang safe, lebih stable, tak terlampau stres, Boolean vote terbaik lah bagi saya kan. Boolean vote terbaik. Let's say kalau harga emas drop sekalipun lepas kita beli, kita still dapat ambil balik emas kita tu, tak ada masalah. Jangan beli dekat Zurich, London, New York, jauh dia nak hantar. Beli dekat Singapura lah, dekat sikit kan. Naik train je kan. Pergi ambil kan. Member tanya nak pergi mana? Nak ambil gold dekat Singapura. Berapa kau beli? 1 kg. Okay. So saya ingat sampai situ sahaja. InsyaAllah lah nanti kalau tuan-puan dah mula deposit, mula trade kan, beli sikit-sikit dulu, jangan terus beli 1 kg ya. Saya punya nasihat kan, beli 1 gram dulu ke 2 gram ke, tengok dulu. Dapatkan feel dulu trade dan insyaAllah dia memang best lah. Memang best. Saya pun dah rasa dah dulu. Saya punya account ni saya buka 2013 lagi sebenarnya. Sebab lepas masa tu masih kerja government apa semua, tak sempat nak tengok kan, malam pun tidur awal. So sekarang lah baru nak start balik. Okay, so saya ucapkan selamat testing dululah, buka account dulu. Selamat trading gold dan trade dengan baik, trade dengan bagus. Jangan trade membuta tuli. Make sure buat kajian dahulu. Dan insyaAllah saya ada group kat mana nak tengok portfolio.
dekat kita punya account. Ni tengok dekat account ni kan. Ada di kita punya ni. Apa ni? Balance. Okay, dekat balance. Saya tak boleh tunjuk lah saya punya balance. Tengok dekat account. Okay, tengok dekat account. And then kita punya history. Bila kita tekan history ni, dia ada order yang kita buat, statement, deposit, withdraw, profit, loss. Ini kalau kita nak withdraw lah. Okay. And then referral, kalau ada member kita nak buka account, kita boleh buat referral. Okay, kita boleh buat referral. Dia ada referral dekat mana? Sekejap saya tengok kat sini. Mana tu? Ni referral. Okay. Kita boleh refer orang lain buka account under kita. Ada kelebihan dia lah. Ada bonus ke apa saya tak tahu. Tapi ada lah kelebihan dia kan. Macam tu. Itu sahaja. Test boleh buka account tu, tak rugilah ya, tak rugi. Buka account pun free je. Once kita dah deposit dan start trade tu, baru kita dapat feel macam mana nak jual beli gold. Dan Bullion Vault ni dia legit. Saya berani cakap dia adalah legit, sah dan tak ada penipuan lah, bukan scam. Obviously dia bukan scam. Sebab dia, saya pun dah deposit, dah trade dan dah ambil balik dah pun duit tu. Saya cuma tak pernah withdraw gold je. Okay, sebab saya trade dulu pun tak sampai 100 gram kan, tak sampai 100 gram. Okay, bawah 50 gram. So saya tak pernah keluarkan lah gold bar tu kan. So, kita main 1 gram, 2 gram, 5 gram, kadang sampailah 10 gram macam tu. Tapi tak pernah sampai 50 gram lah masa tu. Okay, sekarang ni dah ada duit lebih sikit, insyaAllah boleh lah. Okay, insyaAllah boleh trade lebih sikit lah. So sampai di situ dahulu. Terima kasih saya ucapkan kerana dapat meluangkan masa. Dah sejam lebih dah pun. Semoga perkongsian pada kali ini bermanfaat. Dan saya harap dapat memberikan kita satu lagi sudut trading yang sedikit berlainan daripada saham dan cryptocurrency. Sebab gold dia memang sentiasa dalam demand. Dia sentiasa ada demand. Memang orang akan sentiasa bercakap tentang gold. Okay? Orang akan sentiasa bercakap tentang gold. Tapi ramai orang bercakap tentang gold tapi ilmu tak ada sangat. Dia main agak-agak, acah-acah macam tu kan. Tapi kita belajar, kita based on betul-betul punya platform yang betul lah dan knowledge yang betul. Okay, knowledge yang betul, platform yang betul, dan kita ikut follow struktur yang betul lah. Okay, hopefully kita tak tersalah langkah lah kan. So, semua benda dah betul kan, langkah je salah. Hopefully kali ni langkah pun betul lah. Okay, so kalau tuan-puan belum buka account, boleh buka dulu. Nak deposit tu berapa-berapa bila-bila tu terpulang lah. Nak beli berapa banyak, nak beli 1 kilo pun tak ada masalah kan. Lagi barulah kekayaan tu kan, tak pergi ke mana, dia kekayaan tu berubah dalam bentuk gold je, so kita boleh dapat balik. Okay, so akhir kata semoga bermanfaat dan saya tangguhkan sesi pada kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau ada keperluan kita buat sesi lain lah kalau perlu. Okay, tengoklah. Tapi saya rasa sesi ni dah okey dah. Okay? Wallahu alam. Sehingga kita berjumpa lagi.